Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 250056 Muhammad Hazran bin Ma'lidan. Pada hari ini akan membincangkan berkenaan dengan tugasan kumpulan saya. Dan juga tajuk perbincangan hari ini adalah berkaitan dengan krisis integriti di kalangan penjawat awam. Krisis integriti ini sebenarnya ia berpunca daripada amalan rasuah, salah guna kuasa, pecah amanah, penyelewengan dan juga pemalsuan dokumen. Dan juga amalan ini sebenarnya ia tidak terbatas hanya kepada penjawat awam sahaja. Ia kadang-kadang orang awam dan juga sektor swasta juga terlibat dengan salah laku begini. Dan juga salah laku ini memberi banyak kesan, antaranya pada negara seperti mencela imej negara, mencela imej kerajaan di mata dunia, dan juga memberi kesan kepada pendapatan negara, iaitu melalui perbuatan seperti mengelak cukai, berlakunya ketirisan dan juga kehilangan keyakinan di kalangan pelabur modal asing. Salah laku di kalangan penjawat awam. Sebenarnya ada peraturan yang telah ditetapkan untuk setiap penjawat awam perlu patuhi. Sebagai contoh, peraturan-peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib. Objektif peraturan ini adalah sebenarnya untuk membangunkan modal insan kelas pertama di kalangan penjawat awam itu sendiri. Salah laku yang berlaku ini sebenarnya ia akan menjadi satu ancaman kepada kerajaan dan juga pada organisasi itu sendiri. Ia akan menjejaskan prestasi dan juga produktiviti di kalangan penjawat awam. Ia akan menyebabkan orang awam hilang kepercayaan kepada organisasi ataupun penjawat awam itu sendiri, dan juga ia akan membuatkan penjawat awam itu hilang kredibilitinya. Kajian yang dilakukan adalah untuk mengenal pasti isu tentang salah laku di kalangan penjawat awam dan juga kesannya kepada masyarakat dan juga negara. Dan juga kita membincangkan tentang cadangan yang akan diguna pakai sebagai panduan untuk penjawat awam itu sendiri. Dan juga kajian ini adalah berlandaskan kepada pengaduan yang direkod dan juga disiasat sehingga ketindakan yang diambil ke atas pengaduan tersebut. Dan juga antara salah laku yang dibincangkan adalah menerima rasuah, memberi rasuah, tuntutan palsu dan juga salah guna kedudukan atau kuasa yang diambil dari tahun 2016 ke 2017. Kita telah melakukan temu bual terhadap 30 responden yang terdiri daripada penjawat awam berkenaan dengan isu punca timbulnya permasalahan di kalangan penjawat awam itu sendiri. Dan juga kami telah mendapati 5 faktor wujudnya permasalahan ini atau punca, iaitu perbanan hutang, tekanan perasaan, masalah disiplin, kes buli dan juga wujud tingkah laku negatif atau deviant. Selain itu, objektif kajian adalah juga untuk melihat impak atau kesan salah laku penjawat awam ini terhadap masyarakat dan juga negara. Dan disimpulkan di sini kesannya kepada masyarakat adalah pertama, pandangan masyarakat lain, iaitu bila didedahkan dengan salah laku begini, pandangan mereka akan terhadap penjawat awam itu sendiri akan berubah dan juga meruntuhkan akhlak. Akibat terlalu didedahkan dengan perbuatan atau sifat yang tidak baik ini, ia akan sekaligus memberi kesan kepada akhlak masyarakat. Dan juga kalau kita lihat, masyarakat akan menjadi lemah mundur. Ini kerana masyarakat akan berada di takut lama, tiada perubahan di kesan, dan juga akan meningkatkan kadar jenayah. Akibat tiadanya integriti, bermaksud ketirisan akan berlaku dan juga jenayah akan meningkat. Dan juga kalau kita lihat, yang terakhir adalah prestasi dan integriti menjadi kabur. Prestasi dan integriti kerajaan itu sendiri akan menjadi kabur kerana tiada hala tuju akibat salah laku ini. Dan juga kalau kita lihat kesan kepada negara pula, ia akan melemahkan sistem pentadbiran negara tersebut. Dan juga akan berlaku kelemahan mikroekonomi, pendapatan negara terjejas dan juga tiadanya pelaburan asing. Dan juga kalau kita lihat, salah laku penjawat awam ini sekaligus akan melumpuhkan organisasi tersebut. Akibat salah laku ini, dia akan memberi kesan yang teruk kepada organisasi, dan juga imej dan juga maruah negara akan tercemar dan juga tercela. Metodologi kajian. Kajian ini dijalankan berasaskan soal selidik dan juga data yang dikumpul. Dan juga kaedah yang digunakan adalah
The Pricey Chart for Diagnosis in Administration, iaitu untuk mengutip data dengan melihat jenis-jenis pendapat orang awam terhadap isu salah laku penjawat awam ini, dan juga kita menggunakan SPSS, iaitu Statistical Package for the Social Sciences, untuk menganalisis data, dan juga kita lakukan juga analisis dan rumusan dapatan kajian, iaitu dengan melihat reaksi responden terhadap pembentukan integriti dan juga etika kerja. Kita juga melihat reaksi responden tentang pemahaman terhadap salah laku, dan juga untuk melihat lebih jelas lagi, ia disediakan di dalam PowerPoint. Kita juga telah membincangkan cadangan yang boleh dijadikan panduan atau diikuti oleh penjawat awam dalam menyelesaikan masalah salah laku ini di kalangan mereka, iaitu pertamanya adalah melalui menukar tempat kerja atau pertukaran tempat kerja. Ini kerana kita untuk mengelakkan penjawat awam merasa jemu dan juga merasai suasana baru. Dan juga kita boleh buat cadangan kedua adalah pemantapan kod etika, iaitu memberi garis panduan yang lebih mantap, lebih jitu. Ketiga adalah melalui penubuhan unit atau perkeliling, iaitu mewujudkan perkeliling atau peraturan yang lebih tegas, dan juga peraturan itu sekaligus dapat menerapkan budaya integriti di kalangan penjawat awam. Dan juga yang terakhir adalah untuk dengan mewujudkan persekitaran yang kondusif, iaitu persekitaran yang ada penghayatan dan amalan-amalan yang baik, ada penguatkuasaan terhadap gejala rasuah, salah laku dan juga penyelewengan. Kesimpulannya di sini, isu salah laku di kalangan penjawat ini adalah satu isu yang perlu diberi perhatian yang serius. Ini kerana penjawat awam itu mewakili kerajaan. Mereka adalah kaki tangan kerajaan dan juga imej kerajaan tersebut. Dan juga semua mata memandang mereka. Sekian, terima kasih.